Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, syukur kita kepada Allah pada malam yang berbahagia ini kita dapat menyambung kembali pengajian jejak 25 Rasul, yang mana kita baru memulakan dengan Nabi yang pertama, iaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Yang mana kisah Nabi Adam ini kita sebenarnya telah pun sampai kepada siri yang ke-9. Okey, malam ini kita akan masuk kepada siri yang ke-10, yang mana siri yang ke-10 pada malam ini merupakan episod yang terakhir kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Okay. Untuk mengulangi kembali apa yang pernah kita sama-sama ikuti kisah Nabi Adam daripada siri yang pertama sehinggalah siri yang ke-9, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat kembali rakaman di dalam FB page Malaysian Tadabbur Academy. Boleh lihat rakaman di situ, ataupun tuan-tuan boleh lihat di YouTube. Okey, di YouTube telah diletakkan playlist senarai rakaman daripada siri 1 sampai ke siri yang ke-9, termasuk untuk malam ini. Okey, izinkan saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan rakaman ya daripada siri 1 dan siri 2 yang telah diupload di dalam YouTube. Okey, saya tunjukkan sekejap. Okey, kita lihat dekat sini. Okey, saya tunjukkan. Tuan-tuan nampak kan? YouTube ni. Okey, siri yang pertama ni dia bermula pada 9 bulan yang lalu. Kemudian tengok ya, ada siri 1, siri 2, siri 3, siri 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. So ada 9 siri kesemuanya. Okey, setiap satu siri ni kalau kita lihat pada jamnya, ada yang 1 jam 12 minit, maknanya kita boleh kata 1 jam lah. Kan? 1 jam maknanya kalau siri ke-9 dah 9 jam kita mempelajari kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, campur malam ni gedebak-gedebuk, jadilah hampir 10 jam ataupun sebenarnya dekat dengan 11 jam. Okey, kita bukan berkira tentang jam, tetapi kita syukur sangat kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat menggunakan 9 jam. Allah memberikan kita waktu itu untuk kita mendalami pengetahuan kita, menuntut ilmu kita, okey, memahami tentang khalifah Allah yang Allah ciptakan di muka bumi itu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Okey, jadi kalau boleh tuan-tuan bolehlah jadi, kalau boleh tuan-tuan subscribe ataupun tuan-tuan edarkan okey rakaman YouTube ini, sama ada di WhatsApp, di mana-mana media sosial, supaya lebih ramai di kalangan kita yang boleh mendapat manfaat. InsyaAllah nota keseluruhan saya akan berikan nanti daripada siri yang pertama sampai kepada siri malam ini. Okey, jadi malam ni apa yang kita nak pelajari pada malam ini? InsyaAllah malam ini episod yang terakhir kita akan sama-sama membincangkan tentang bagaimanakah kewafatan Nabi Allah Adam alaihi mussalatu
wassalam. Okey, bagaimana kewafatan Adam, kewafatan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Okey, setelah kita mengetahui akan kewafatan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kita akan menutup pengisian kita pada malam ini dengan kita mengulangi kronologi daripada siri yang pertama sehinggalah kepada siri yang ke-10 pada malam ini. Baik, kita mulakan untuk kewafatan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Baik, saya tunjukkan tentang hadisnya. Okey, ini kronologi, tapi nanti kita akan belajar sekejap lagi. Okey, perhatikan baik-baik tuan-tuan tentang hadis ya. Okey, kewafatan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Baik. Ingin saya jelaskan terlebih dahulu tuan-tuan. Okey. Fakta tentang kewafatan Nabi Allah Adam ini okey, berlakunya perselisihan pendapat di kalangan para ulama hadis. Okey. Kenapa kita kena bawa hadis? Kenapa kita kena rujuk hadis? Kerana kita sedia maklum, okey, disiplin, okey, metodologi. Jika kita ingin mengetahui perkara ghaib seperti mana kisah terdahulu ini, maka kita perlu bersandarkan kepada sumber utama, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang sahih. Jadi tentang kewafatan Nabi Allah Adam ini, ayat Al-Quran memang tidak ada satu ayat pun yang menceritakan bagaimana kewafatan Nabi Allah Adam AS. Maka kalau tiada ayat Quran, kita pergi pula kepada sumber yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Okey. Dalam banyak-banyak hadis Nabi SAW, tak ada satu pun yang menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda menyebutkan kewafatan Nabi Allah Adam itu secara terang. Okey. Cuma ada satu riwayat yang dikemukakan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ada riwayat daripada ulasan ataupun kata-kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi apabila Ubay bin Ka'ab seorang sahabat, okey, jadi bagaimana status, bagaimana kedudukan info yang disampaikan oleh para sahabat tentang kewafatan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ini menjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama hadis. Okey, ada di kalangan para ulama hadis kata para sahabat ni mereka tidak akan berdusta. Okey, para sahabat ni mereka terkenal dengan sifat amanah, mereka adil. Para sahabat ini dididik oleh Nabi untuk tidak berbohong dalam mengemukakan mana-mana fakta agama, termasuklah kisah-kisah umat yang terdahulu. Oleh kerana keadilan, ketokohan, amanah yang ada para sahabat ini, maka ada di kalangan para ulama hadis kata ulasan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini, cerita yang dia nak sampaikan Adam ni wafat seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita faham tak? Okey, Nabi tak sebut secara jelas, tetapi ada sahabat sebut. Jadi para ulama hadis kata para sahabat ini kalau bab-bab perkara ghaib, kalau para sahabat cerita bab akidah, kan, mereka takkan suka-suka reka, mereka takkan suka-suka nak
goreng-goreng lah, kita kata istilah biasa kan, orang kan suka menggorengkan tanpa dalil, tanpa hujah. Itu bukan ada pada para sahabat. Okey, saya harap tentang jelas maklumat tentang perkara yang kita nak rujuk pada malam ini. Okey. Cerita ulasan Ubay bin Ka'ab ni ada diriwayatkan dalam beberapa kitab hadis. Nanti saya akan tunjukkan di penghujungnya. Baik. Dalam ulasan Ubay bin Ka'ab ni radhiyallahu anhu, dia kata macam ni. Saya terus pergi kepada yang terjemahan hadis riwayat Ubay bin Ka'ab ni. InsyaAllah nanti saya berikan nota keseluruhan, tuan-tuan akan dapat maklumat ini. Tapi jangan bimbang kalau tak sempat nak salin. Okey, mari kita tengok ulasan Ubay bin Ka'ab. Okey. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau menceritakan kisah Nabi Allah Adam. Dia kata apa? Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, dia kata inna Adama lamma hadarahu al-maut. Dia kata sesungguhnya Nabi Allah Adam ketika mana sedang menghadapi saat nak maut, saat nak mati, saat nak wafat tu, qala li banihi. Okey, dia berkata kepada anak-anaknya. Okey, kita tahu anak-anak Nabi Allah Adam yang masyhur dua lah kan. Dua anak Adam lelaki yang kita selalu dengar cerita tentang mereka ini. Okey, tapi adakah 3, 4, wallahu alam. Tapi dua ni kita sedia maklum lah kan. Dikatakan. Saya sebut perkataan dikatakan, maknanya kita tak nak pegang maklumat ni secara muktamad, kerana ia dikatakan namanya Habil dan Qabil lah. Okey, dua watak ni memang ada dalam Quran, tak dinafikan. Tapi anak-anak yang lain ada tak? Wallahu ta'ala alam. Okey, jadi Ubay bin Ka'ab kata, ketika mana Nabi Allah Adam ini dia kata kepada anak-anaknya, ketika mana dia dah dalam keadaan dia dah nak meninggal, dia nak wafat, dia kata pada anaknya apa? Dia kata, ay baniya inni ashtahi min thimaril jannah. Dia kata, wahai anak-anakku, aku ni kan, ayah ni teringin sangat, okey, nak makan buah-buahan syurga. Buah-buahan syurga. Okey. Sedangkan kita tahu Nabi Allah Adam berada di dunia. Macam mana dia nak makan buah-buahan syurga tapi dia teringin nak makan buah-buahan syurga? Kenapa tuan-tuan? Inilah perasaan rindu, okey, yang dialami oleh Nabi Allah Adam. Kerana kita tahu Nabi Allah Adam itu ia diciptakan oleh Allah di dalam syurga, pernah memakan semua makanan dalam syurga, melainkan Allah larang dekat sebatang pohon itu. Jadi dengan rasa rindu dia tadi tu, kan di saat-saat dia nak mati, dia minta anak dia cari buahan syurga. Okey, anak-anak dia ni pun dah ayah dia cakap macam tu, mereka buat apa? Fadhahabu. Mereka pun pergi yatlubuna lahu. Pergi carilah buahan syurga tu. Okey, dalam perjalanan mereka nak cari buahan syurga itu, fastaqbalatuhumul malaikatu. Mereka telah bertemu dengan para malaikat. Dalam perjalanan tu sebenarnya ada malaikat yang menyerupai manusia jumpa anak-anak Adam yang nak pergi cari buah-buahan syurga tu. Okey, kemudian dalam riwayat ini, okey, disebutkan bahawa malaikat yang datang menyerupai manusia ini, mereka datang bawa apa? Wa ma'ahumul fa'usu wal masahi wal makatilu. Para malaikat ni dia bawa apa? Dia bawa bukan, sebelum ni ada lagi. Sebelum tu hadis tersebut wa ma'ahum akfanuhu wa hanutuhu. Malaikat membawa kain kafan untuk Nabi Allah Adam. Malaikat membawa wangi-wangian untuk Nabi Allah Adam. Lepas tu malaikat bawa sekali alat-alat untuk mengorek kubur.
Al-Fa'usu, dia bawa kapak, dia bawa macam apa tu, pengorek tanah tu, macam cangkul, wal makatil, dan macam tempat yang nak angkut tanah tu. Ini yang disebut oleh Ubay bin Ka'ab. Okey, ini menunjukkan bahawasanya alat-alat ni dah ada dah zaman dulu dah. Kan? Alat untuk korek tanah rupanya dah ada dah. Kalau bentuk cangkul, mungkin cangkul tu dah ada. Kan? Skop ke apalah kita panggil, tapi dia bawa alat-alat itu. Okey. Kemudian apa lagi berlaku? Okey, Ubay bin Ka'ab mengatakan, dia kata, para malaikat itu tegur anak-anak Adam ni. Malaikat kata apa? Ya Bani Adam, wahai anak Adam, ma turiduna, kamu semua ni nak cari apa ni? Kan? Wa ma taslubuna, kamu ni sebenarnya nak gimana, apa yang kamu inginkan? Kamu nak cari apa? Okey, malaikat bertanya kepada anak-anak Adam. Anak-anak Adam ni dijawablah. Qalu, mereka berkata, abuna maridun. Mereka kata, ayah kami ni sedang sakit. Dia kata, fashtahi min thimaril jannah. Ayah kami ni teringin sangat nak makan buah-buahan syurga. Okey. Apa reaksi malaikat setelah mendengar apa yang dikatakan oleh anak-anak Adam ni kepada mereka? Lalu malaikat kata kepada mereka, qalu lahum. Malaikat pun cakap kepada anak-anak Adam, irji'u. Malaikat kata apa? Kamu pergilah balik. Dia katakan, kembalilah kamu. Faqad qudiya qada'u abikum. Malaikat kata apa? Sebenarnya ayah kamu ni telah sampai kepadanya satu ketetapan. Maknanya malaikat dah cakap, ayah kamu ni sebenarnya dia akan nak matilah. Itu yang dikatakan oleh para malaikat kepada kedua anak Adam yang pergi menunaikan keinginan bapanya. Okey. Kemudian apa lagi berlaku? Okey. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu lagi, kemudian para malaikat buat apa? Faja'u. Para malaikat ni pun pergilah ke rumah Adam. Kan anak-anak Adam pun balik, malaikat pun pergi ke rumah Adam. Waktu sampai ke rumah Adam, falamma ra'atsuhum Hawwa'u. Isteri Nabi Allah Adam iaitu Hawa. Kita tahu dah nama Hawa ni, awak nampak Hawa ni, dia tahu lelaki-lelaki yang datang rumah dia masa tu, dia nampak. Dan Ubay bin Ka'ab kata apa? Arrafatuhum. Apa? Hawa kenal. Okey, maknanya Hawa kenal lelaki yang datang tu adalah malaikat. Sebab apa tu adalah perempuan? Sebab kan Hawa kan pernah berada dalam syurga bersama dengan Nabi Allah Adam. Jadi kita kan tahu para malaikat berada dalam syurga. Jadi Hawa kenal bahawa yang datang tu adalah malaikat. Lalu Hawa buat apa? Faladzat bi Adama. Hawa pun pergilah macam, dia pun macam takut, dia pun pergi bersembunyi, duduk dekat dengan, macam dia pergi rapat-rapatlah dengan apa? Dengan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Okey. Kemudian apa reaksi Nabi Allah Adam? Nabi Allah Adam kata apa? Faqala, Nabi Allah Adam mengatakan, ilaiki anni. Adam kata apa? Janganlah rapat-rapat dengan aku. Adam kata, jauhkan sikit boleh tak? Kau duduk jauhkan sikit dengan aku boleh, dia kata. Adam. Lepas tu Adam kata apa? Fa inni innama utitu min qibaliki. Okay, Adam kata, sesungguhnya aku ni Allah ciptakan dulu sebelum kamu. Allah datangkan aku, wujudkan aku dulu sebelum kamu. Kamu tu Hawa. Okey. Lepas tu Adam minta dia buat satu permintaan kepada Hawa, kepada isterinya. Dia kata apa? Khalli baini wa bainal malaikati rabbi tabaraka wa ta'ala. Adam kata, boleh tak aku nak minta permintaan, boleh tak aku nak bersendirian dengan para malaikat Rabbku? Adam kata apa? Adam kata, boleh tak masa ni bagikan aku untuk bersama dengan para malaikat.
Okey, lalu apa jadi kepada Adam? Lalu para malaikat pun faqabaduhu. Lalu para malaikat pun mencabutlah nyawa Adam alaihi salatu wassalam. Okey. Hari apa? Bila wallahu a'lam. Kita tak ada beritahu. Maknanya wafatlah Nabi Allah Adam. Okey. Kemudian macam mana jasad Nabi Allah Adam tu? Apa yang berlaku lagi? Apa Hawa lakukan? Apa yang anak-anak Adam lakukan? Okey. Dalam riwayat ni disebutkan waghassaluhu. Para malaikat pun mandikanlah Nabi Allah Adam tu. Wa kaffanuhu. Para malaikat pun kafankan jenazah Nabi Allah Adam. Wa hannatuhu. Para malaikat pun meletakkanlah wangi-wangian. Sama macam jenazah manusia yang kita lakukan, betul tak? Akan dimandikan, lepas tu diletakkan kain kafan, lepas tu diletakkan wangi-wangian. Okey. Kain kafan yang mana? Kain kafan yang malaikat datang tadi. Waktu bertembung dengan anak Adam tengah jalan tadi tu kan. Dia kan bawa wangian kan. Okey. Kemudian mereka buat apa lagi? Wa hafaru lahu wa alhadu lahu. Para malaikat pun dia galilah kubur dan buatlah liang lahat untuk Nabi Allah Adam dalam kubur tu. Sebab itu tadi kan awal-awal dia bawa apa? Dia bawa macam cangkul, dia bawa apa? Dia bawa alat-alat untuk korek tanah tu. Rupa-rupanya malaikat tu sendiri yang pergi menggali kubur Nabi Allah Adam. Buatkan liang lahat untuk diletakkan jenazah Nabi Allah Adam. Kemudian apa lagi berlaku? Letaklah jenazah dia. Lepas tu mereka buat apa? Wasallu bukan. Sebelum Nabi Allah Adam dikebumikan, kan, jenazah dia duduk dekat dalam kubur tu, wasallu alaihi. Bukan. Maafkan saya. Para malaikat dia gali kubur, lepas tu dia buat liang lahat. Okey, masa ni belum lagi para malaikat turun dalam kubur tu, jenazah Nabi Allah Adam belum lagi diletakkan dalam kubur lah. Mereka buat apa? Mereka wasallu alaihi. Para malaikat tadi semayanglah untuk ke atas jenazah Nabi Allah Adam tadi. Okey. Kemudian ni saya ada ulang 2 kali ya, dan membuat liang lahat ni tuan padam. Sebenarnya dia saya terulang 2 kali ni. Sepatutnya dah buat liang lahat, lepas tu tunaikan solat. Okey. Kemudian dah solat tu, terlepas solat, para malaikat buat apa? Para malaikat dalam riwayat ini mengatakan summa dakhalu qabrahu. Para malaikat pun masuklah ke dalam kubur yang mereka dah gali siap-siap tadi tu. Sebelum solat tadi, fawada'uhu fi qabrihi. Para malaikat pun letakkanlah jasad Nabi Allah Adam itu di dalam kuburnya. Letak kat mana? Letak kat liang lahat lah. Sebab liang lahat tu pada malaikat dah buat, maka malaikat buat apa lagi? Wa wada'u alaihi al-labinu. Para malaikat pun tutup liang lahat tu dengan batu-batu. Okey. Kemudian para malaikat buat apa lagi? Summa kharaju, dah tutup jenazah Nabi Allah Adam, letak dia liang lahat, tutup dengan batu-batu. Kemudian para malaikat keluar dari kubur itu, summa hathau alaihi turab. Maka para malaikat pun tutuplah tanah tu. Kan, ambil tanah yang telah dikorek tadi tu, diletakkanlah balik kepada apa? Kepada untuk tutup kubur itulah, kan? Letakkan balik. Dia hadis turunnya ni, saya dekat sini. Lepas tu timbullah dengan tanah. Okey. Setelah selesai mengebumikan jenazah Nabi Allah Adam, malaikat buat apa? Summa qalu, kemudian para malaikat pun berkatalah kepada anak-anak Nabi Allah Adam, ya bani Adam, wahai anak Adam, hadhihi sunnatakum. Inilah sunnah kamu. Maksudnya malaikat kata apa? Macam inilah panduan untuk kamu macam mana nak menguruskan orang mati. Macam mana?
Yang pada awal-awal tadi itulah, kan? Mandikan, kafankan, letakkan wangian, lepas tu solatkan, lepas tu korek kuburnya, buat liang lahat, tutup lahatnya, kemudian timbun tanahnya. Okey. Riwayat yang kita sebutkan dia sampai setakat ni sahaja. Setelah para malaikat mengatakan, wahai anak Adam, inilah sunnah kamu semua. Okey. Lepas tu para malaikat buat apa lagi? Wallahu ta'ala a'lam. Dia sampai setakat ini saja. Maka para ulama hadis, okey, mereka menilai riwayat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini macam mana? Okey, kita tengok para ulama hadis kata apa. Okey, apa yang Ubay bin Ka'ab sebut ni, ia ada diriwayatkan dalam kitab Zawaidul Musnad karangan daripada riwayat Abdullah bin Imam Ahmad. Ibnu Kathir, kita tahu sangat nama Ibnu Kathir ni. Ibnu Kathir ni bukan sekadar ulama tafsir, Ibnu Kathir juga seorang yang mahir dalam bidang hadis. Ibnu Kathir kata sanad hadis yang cerita Ubay bin Ka'ab ni, dia kata sanad hadis ini sahih. Kata Ibnu Kathir. Kan? Maksudnya macam mana dapat cerita ni daripada Ubay bin Ka'ab, cerita kepada siapa? Dia cerita kepada Uti bin Damurah. Lepas tu sampailah kepada kita ni, dia kata sanad-sanad tu sahih. Kata Al-Imam Ibnu Kathir. Kita boleh jumpa keterangan Ibnu Kathir ini dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Kalau saya tersalah, tolong betulkan. Lepas tu Al-Imam Al-Haythami mengatakan hadis tersebut juga rawi-rawinya itu sahih kecuali ada seorang lah. Okey. Namanya Uqay bin Damurah. Okey. Maknanya begini. Seperti saya sebut tadi awal-awal, riwayat ni sebenarnya dari siapa? Adalah daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kat situ. Cuma adakah riwayat ini Nabi yang cerita kepada Ubay bin Ka'ab? Seperti kita sebut tadi tu, maka para ulama hadis mengatakan ini adalah ucapan, ini adalah kata-kata, okey, riwayat daripada Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi. Itu yang para ulama kata. Takkan Ubay bin Ka'ab ni seorang sahabat Nabi nak reka-reka cerita? Oleh justru itu para ulama mengatakan kalau cerita seperti ini sahabat duk cerita, maknanya ia seolah-olah darjat cerita ini naik seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam, tuan-tuan. Setakat ni inilah riwayat yang boleh ditemukan tentang kewafatan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Selesailah kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Okey. Maka kita nak belajar apa lagi? Tamatlah kisah Nabi Allah Adam. Okey. Namun begitu, kita ada satu lagi topik yang kita nak bincangkan, iaitu kita nak ulang kembali kronologi kisah Nabi Allah Adam ini daripada permulaan sampailah dia wafat. Okey, saya tunjukkan kembali kronologi daripada siri yang pertama sehinggalah siri yang ke-10 pada malam ini. Okey. Tengok ya, kita buat ulang kaji sekejap. Okey, sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, adakah mempunyai sebarang persoalan ataupun kalau tuan-tuan pernah mengetahui riwayat yang lain tentang kewafatan Nabi Allah Adam, sangat dialu-alukan untuk kita sama-sama kongsi. Okey. Ada tak? Jelas? Okey. Kita boleh cakap soalan. Okey. Kalau tiada apa-apa persoalan, okey, saya nak lanjutkan dengan kronologi tadi ya. Saya tunjukkan, saya paparkan sekejap. Okey. Ustaz. Yes. Apa tu maknanya yang bukan hadis kan Ustaz, tapi dia asar, sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in.
Sahabat-sahabat, dia bukan tabi'in. Oh, sahabat. Sahabat, Maknanya sahabat bukan lah. yang ni kita tak sebut hadis lah Ustaz kan? Kita sebut athar. Ya, dia sebut athar, tapi status dia tu seperti dihukum marfu'. Marfu' tu maksudnya dia punya status, dia punya kekuatan athar ni ia seperti hadis lah. Kita faham Faham tak maksudnya Ya, seperti faham. hadis? Betul, Ustaz. Okey. Terima kasih. Maksudnya bukan direct dari Nabi yang bersabda, okey, tetapi ini para sahabat. Tetapi kita sebut tadi awal-awal, credibility para sahabat. Ubay bin Ka'ab ni tuan-tuan, salah seorang sahabat yang pakar dalam bidang Quran. Nabi pernah tanya dia tentang sejarah ayat kursi. Dialah sahabat yang Nabi tanya dia soalan apa ayat yang paling agung. Ubay bin Ka'ab itulah. Okey. Tapi ada para ulama kata Ubay bin Ka'ab ni sebenarnya status riwayat dia sekadar mauquf. Mauquf tu maksudnya sahabatlah. Kata-kata para sahabat yang dia panggil mauqufun. Mauquf. Okey. Itu berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Walau bagaimanapun bukan orang yang biasalah yang sebut riwayat ni. Maknanya adalah sahabat Nabi SAW. Wallahu ta'ala. Allah je yang maha mengetahui. Okey, ada soalan lain ke Kak Liza? Yang lain tuan-tuan ada sebarang pertanyaan? Tak ada, Ustaz. Okey, kita teruskan dengan kronologi kisah Nabi Allah Adam. Kita buat pengulangan. Baik. Mula-mula okey, yang ini tuan-tuan tolong kalau nak ikuti daripada awal memang kena tengok rakaman daripada siri yang pertama. Okey, pada sini yang pertama. So yang menguploadkan semua rakaman dari YouTube tu Kak Liza kita lah yang banyak membantu untuk upload tu. So kalau ada isu pasal YouTube je, tanyalah Kak Liza. InsyaAllah dia akan bantu tuan perempuan. Saya sendiri pun kadang tak ingat dah. Tapi alhamdulillah Allah memberi rahmat kepada kita adanya bantuan daripada Kak Liza, bantu kita semua. Jazakillahu khairan. Baik. Saya ulangkan kembali kronologi tuan-puan. Okey, ni kita ambil daripada siri pertama kan. Untuk kita tutup pengisian kita. Okey, kita pun sedia maklum kan bahawa Allah Ta'ala telah memaklumkan kepada para malaikat untuk menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Semua orang tahu dalam surah Al-Baqarah kan ayat dia. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut apa jawapan balas para malaikat, patut malaikat tanya kenapa nak jadikan seorang manusia dia khalifah di muka bumi ni, tuan-tuan akan rujuk balik kepada siri-siri yang awal-awal telah kita bentangkan. Kan? Kemudian Allah ciptakanlah Nabi Allah Adam. Jadi cara Allah menciptakan Nabi Allah Adam ini adalah dengan mengambil segenggam tanah daripada beberapa tanah bumi. Ada tanah hitam, ada tanah putih, ada tanah merah dan sebagainya. Okey, segenggam tanah ni dia adalah berdasarkan di dalam hadis. Dia tidak ada di dalam ayat Quran. Kemudian Allah pun mencipta buat Nabi Allah Adam ini dengan Allah Ta'ala sendiri yang ciptanya. Allah Ta'ala sendiri yang menjadikan Nabi Allah Adam ni di dalam syurga dengan melalui 5 peringkat tanah. Jadi tuan-tuan kena rujuk balik nota yang sebelum ini. Tanah fasa 1 panggil apa, fasa 2 panggil apa, fasa 3 panggil apa, 4 apa, 5 apa. Setelah apa? Setelah itu Allah Ta'ala pun bentukkanlah jasad Nabi Allah Adam. Bentuk dan sempurnakan jasad Nabi Allah Adam. Kita telah sebutkan sebelum ini, awal-awal organ yang Allah ciptakan pada Nabi Allah Adam tadi itu adalah tentulah daripada mana? Iaitu tulang. Ada satu tulang kecil. Yang tulang tu dia takkan dimakan oleh bumi kalau kita mati. Maka ada ulama kata tulang itulah yang awal-awal yang Allah ciptakan untuk Nabi Allah Adam. Setelah dia dicipta daripada tanah tadi dah. Okey, kemudian Allah Ta'ala telah tinggalkan
patung Nabi Allah Adam. Maksudnya Adam masa ketika ni dia belum lagi hidup. Tapi dah dirupa bentukkan dah. Mungkin matanya, hidungnya, tangannya, kakinya kan. Berapa hasta? Panjangnya 60 hasta. Okay, so Allah tinggalkan Nabi Allah Adam beberapa waktu. Tinggalkan beberapa waktu ni maknanya Nabi Allah Adam belum lagi diberi nyawa, Allah tinggalkan dalam syurga. Okey. Setelah beberapa waktu itu, datanglah Iblis. Iblis buat apa? Iblis pergi study patung Adam tu. Ini ada dalam hadis, ya, hadis yang sahih. Iblis tengok patung Adam tu. Sebab kita tahu memang Iblis berada dalam syurga ketika ini. Okey. Kemudian Allah pun nak hidupkan Nabi Allah Adam, diciptakanlah roh untuk Nabi Allah Adam. Kita pernah sebut sebelum ini, roh Nabi Allah Adam ini Allah ciptakan untuk hidupkan Nabi Allah Adam adalah pada petang Jumaat. Hari Jumaat, tapi waktu bila? Petang Jumaat. Petang Jumaat inilah salah satu dari antara doa yang mustajab pada hari Jumaat. Okey. Kemudian hiduplah Nabi Allah Adam. Sekejap tuan-puan ya, saya punya bateri macam nak habis sekejap. Okay, kita sambung Okey, bismillah. Tengah syok-syok cerita kan, terputus pula kan, susah pula. Okey, tak apa, ujian belajar. Okey saya teruskan. Boleh tuan-puan Okey. Setelah Allah menghidupkan roh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, Adam pun hidup. Tapi macam mana Adam tu dia boleh hidup? Nabi Adam dia bersin. Nabi Allah dia bersin terus dia hidup. Waktu dia bersin, dia terbersin tu memang dia ucapkan alhamdulillah. Adam mengucapkan alhamdulillah. Ini boleh baca dalam hadis Okey. Allahumma salli wa sallim ala. Ni macam kenapa jadi dua ni? Sekejap tuan-puan Saya macam tertulis double sekejap. Sekejap Allahumma salli wa sallim. Saya ambil yang mana ni? Okey, sekejap Sekejap. Okey. Sekejap perempuan saya betulkan slide ni. Ada yang tak kena pada slide ini. Bismillah. Okey. Macam tercopy. Sekejap tuan-puan sekejap saya betulkan slide ni. Susah nak buat slide ni sebenarnya. Sekejap Sekejap. Sabar. Tapi boleh dengar suara saya kan tuan-puan? Rahimani wa rahimakumullah. Dengar Ustaz, insya-Allah. Alhamdulillah. Sekejap Alhamdulillah, siap dah. Kita kongsikan semula. Macam mana ni? Okey, saya kongsikan semula tuan-puan. Mohon maaf terganggu pembelajaran kita. Alright. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan Nampak slide yang saya
Saya paparkan ni. Ya, ya nampak Ustaz. Okey ya. Okey, alhamdulillah. Baik. Lepas Nabi Allah Adam alaihissalam terbersin, dia pun cakap alhamdulillah. Okey, kemudian apa lagi berlaku? Nabi Allah Adam alaihissalam, kita tahu dalam hadis Nabi Allah Adam memberikan salam kepada para malaikat. Allah memerintahkan Adam supaya bagi salam, dan salam yang kita duduk amal sekarang ni, salam Nabi Allah Adam, Assalamualaikum tu. Lepas tu malaikat jawab. Jawapan kita bersin kan, ucap alhamdulillah, adalah ucapan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Okey. Kemudian lanjutan ceritanya, semua orang tahu bahawasanya Nabi Allah Adam, Allah ajarkan wa'allama Adam al-asma' kan. Allah ajar kepada Nabi Allah Adam ni nama semua benda. Okey, nama semua benda yang ada dalam syurga tu diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Benda tu apa? Wallahu alam. Quran kata semua benda itulah Nabi Allah Adam belajar. Kemudian Allah Ta'ala telah menguji para malaikat untuk menyebut nama benda-benda yang ada seperti mana Adam ketahui. Tapi kita pun tahu akhirnya para malaikat mereka mengaku akan pengetahuan mereka yang tidak ada. Mereka mengaku akan ketinggian ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Kenapa Allah menguji para malaikat? Kerana kita tahu kan, waktu mula-mula nak ciptakan Adam sebagai khalifah kat muka bumi ni kan, para malaikat bertanya hikmahnya kenapa. Okey. Kemudian, apa lagi berlaku? Nabi Allah Adam AS pun sebutlah nama benda-benda itu setelah para malaikat gagal untuk menyebutnya. Okey. Akhirnya lepas itu Allah perintahkan malaikat, iblis sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kita pun semua mengetahui semua malaikat sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, melainkan iblis yang tak mau sujud kepada Nabi Allah Adam. Apa yang berlaku selepas peristiwa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya sendiri kepada iblis, kenapa dia tak nak sujud kepada Nabi Allah Adam? Tuan-tuan kena dapatkan maklumat lanjut bagaimana Allah tanya. Allah tanya dengan menggunakan hujah apa? Ada dekat dalam nota yang pernah kita lalui sebelum ini. Akhirnya iblis pun jawab atas kesombongannya kan. Dia rasa dirinya lebih mulia daripada Adam, penciptaan daripada api, daripada tanah dan macam-macam jawapan lah. Akhirnya apa yang Allah lakukan? Allah mengisytiharkan bahawa iblis kena keluar daripada syurga. Kan? Bukan sekadar iblis dihalau untuk berada dalam syurga selepas ini. Lepas tu Allah mengisytiharkan juga bahawa iblis ini termasuk akan direjam, lepas tu dia dilaknat sampai hari kiamat, dan dia akan menjadi makhluk yang hina dina. Okey, tapi pada waktu ini tuan-tuan, seperti kita ulas, iblis belum lagi immediately dia keluar dari syurga, tetapi dia sudah diberitahu oleh Allah dia kena keluar daripada syurga. Okey, kemudian apa lagi berlaku lepas tu? Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita tahu, iblis minta kepada Allah, minta panjang umur. Kita tahu, kita belajar, iblis minta panjang umur, dia tak nak mati, dia minta panjang umur. Dan kita pun sedia maklum, Allah Ta'ala tidak menunaikan permintaan iblis untuk hidup sampai bila-bila, cuma Allah panjangkan umur iblis sampailah nak kiamat. Maknanya kalau kiamat berlaku, iblis pun akan mati. Allah je yang kekal. Okey. Kemudian setelah Allah menunaikan permintaan iblis untuk hidup sampai kiamat umurnya panjang, maka iblis juga telah berjanji kepada Allah untuk sesatkan anak Adam, keturunan anak Adam tu. Ini kita pun tahu ayat mana, bagaimana dia bersumpah kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Kemudian apa yang Allah lakukan? Allah kabulkan
permintaan iblis. Allah bagi kebebasan kepada iblis untuk buat apa yang telah dia inginkan. Dia nak sesatkan keturunan Adam, Allah kata buat. Bahkan kita tahu Allah telah memberikan kepada iblis kebebasan. Dia nak panggil tentera dia daripada mana, yang berkuda ke, yang berjalan kaki ke, semua telah pun kita pelajari. Okey. Kemudian apa lagi yang berlaku? Maka Allah pun menciptakanlah Nabi Allah, menciptakan Hawa. Allah cipta Hawa. Lepas Allah menciptakan Hawa, Allah terang kepada Adam dan Hawa tentang apa? Ini kita dah belajar dah sebelum ini kan. Allah suruh Adam dan Hawa, makanlah apa saja kamu suka dalam syurga ni. Cuma jangan dekati sebatang pokok ini. Dan dalam masa yang sama, Allah juga bagi tahu kepada Adam dan Hawa, iblis ni musuh kepada kamu. Tapi Allah tak bagi tahu macam mana iblis akan perangkap. Allah tak bagi tahu. Cuma Allah bagi tahu kepada Adam dan Hawa, iblis ini adalah musuh bagi kamu. Jangan sampai iblis keluarkan kamu dari syurga. Ini kita dah belajar ayat-ayat sebelum ni. Maka selepas itu, iblis pun jalankanlah rancangannya. Dia pun mewaswaskan Nabi Allah Adam dan Hawa. Dan kita pun tahu Nabi Allah dan Hawa ini jaga diri mereka. Mereka tahu Allah pesan. Namun akhirnya iblis mengambil satu lagi jalan, iaitu dia bersumpah dengan nama Allah bahawa dia benar-benar ikhlas nak bagi nasihat kepada Nabi Allah Adam. Akhirnya Nabi Allah Adam dan Hawa terpedaya dengan sumpah iblis tadi. Akhirnya terbukalah aurat Nabi Allah Adam dan Hawa. Kita sudah tahu cerita dia. Kemudian apa lagi berlaku selepas itu? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan teguran kepada Adam dan Hawa. Kita pun tahu kan, Allah menegur Adam dan Hawa. Kemudian apa Adam dan Hawa ni buat? Adam dan Hawa ini dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan taubat itu sendiri Allah yang ajarkan. Dan kita tahu lafaz taubat Nabi Allah Adam dan Hawa itu adalah doa yang selalu kita baca tu. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semua orang faham. Semua orang tahu. Dan doa itu kalau kita ikut kronologi, ia masih lagi dibaca doa itu, taubat itu dalam syurga. Allah yang ajar kepada Adam apa dia nak sebut kalau dia dah bersalah, dan termasuk Hawa. Akhirnya kita pun tahu Allah terima taubat Nabi Allah Adam dan Hawa kan, dalam surah Al-Baqarah, fatalaqa adamu rabbihi bikalimatin fataba alaihi. Dan akhirnya apa yang Allah buat? Allah turunkan iblis dari syurga, Allah turunkan Hawa dari syurga, dan Allah pun turunkan Adam juga daripada syurga. Maka ketiga Nabi Allah dan Adam isterinya diturunkan, termasuk iblis. Dan kita pun tahu sebelum ini Allah telah memberitahu bahawa Adam, engkau dengan iblis ini akan jadi musuh sampai bila-bila. Akhirnya apa berlaku? Turunlah Nabi Allah Adam ke muka bumi. Turun di mana? Adakah di padang Arafah Nabi Allah Adam turun? Adakah di Sri Lanka? Adakah di mana? Wallahu ta'ala a'lam. Tidak ada sesiapa yang boleh memberikan jawapan yang boleh ditentu sahkan benar. Dia turun di mana? Wallahu ta'ala a'lam. Walaupun ada pendapat kata mereka bertemu di Arafah lah, mereka turun dekat Sri Lanka lah kan. Ada. Kita tengok ceramah dalam YouTube kan, cerita kisah Nabi ni, Adam ni. Hanya pendapat saja. Israiliyat sangat banyak. Jadi kita jalan paling selamat tak tahu turun di mana. Tapi yang pasti mereka turun di muka bumi. Okey, kemudian apa lagi berlaku tuan-tuan dan puan? Akhirnya wafatlah Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam, seperti yang kita sebut tadi riwayat Ubay bin Ka'ab. Lepas tu apa cerita Nabi Adam dah tak ada lah.
Maka apa lagi berlaku? Muncullah pula kisah dua anak Nabi Allah Adam. Tapi kisah dua anak Nabi Allah Adam ini, ia tak termasuk di dalam modul ataupun silibus pengajian kita. Sebab kita hanya memberi fokus kepada kisah para Nabi dan juga Rasul. Ini bermakna, Alhamdulillah, pada malam ini lebih kurang dalam jam 10.17 kan, kita dah berjaya dengan rahmat Allah menyelesaikan, menamatkan kisah seorang Nabi, bapa bagi segala manusia, iaitu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Okay. Jadi minggu depan, hari Sabtu seperti malam ini, nak belajar kisah Nabi apa? InsyaAllah nanti kita akan maklumkan. Kita akan maklumkan. Kalau tu tadi cadangan, Nabi apa, Rasul apa, bagi tahu. InsyaAllah. Kita akan sama-sama belajar. Maknanya tinggal 24 Nabi dan Rasul lah. Kan Nabi dah selesai. Okey, daripada 24 Nabi itu juga dan Rasul, tuan-tuan, sebenarnya kisah Nabi Musa, okey, kisah Nabi Musa sebenarnya dah tamat. Kita pernah buat sebenarnya kisah Nabi Musa. Berpuluh-puluh siri. Jadi, kisah Nabi Musa kita dah tak sentuh dah, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan boleh dapatkan link kisah Nabi Musa dengan notanya sekali. Jadi, kalau ikut daripada maklumat itu, maknanya kita dah selesai kisah dua Nabi dan Rasul lah. Iaitu Nabi Adam dan Nabi Musa. Tinggal lagi 23 lagi Nabi dan juga Rasul. Jadi tuan boleh bagi cadangan. Nak belajar kisah Nabi apa? Nabi Lut ke? Nabi Isa ke? Nabi apa? Nabi Zakaria ke? Nabi apa? Tuan berikan cadangan. InsyaAllah nanti saya akan buka cadangan itu di WhatsApp ke atau di Telegram. Tuan dialu-alukan. InsyaAllah. Ataupun bagaimana maklumkan. Baik. Ada soalan tuan-tuan dan puan? Maklumat lanjut? Boleh ikuti. Ada soalan tak di FB tu? Di FB ni ada soalan ke? Tak ada soalan. Tak ada, Ustaz. Ada. Alhamdulillah. Okey, jika tiada, kita bertemu lagi. InsyaAllah nota keseluruhan nanti saya akan cuba kemaskinikan lagi. Kemudian kita akan edarkan kepada tuan-tuan dan perempuan. Kalau boleh, tuan-tuan dan perempuan, hebah-hebahkanlah ya senarai playlist video yang telah pun saya tunjukkan sebentar tadi ya. Kalau boleh, hebahkan supaya pengajian ini dapat diikuti oleh semua. Okey. Kempen lagi orang untuk ikut sebab kita tidak mengenakan sebarang bayaran. Okey. Ini adalah infak tuan-tuan dan perempuan, kita jalankan insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan perempuan, kita sudahi pengisian kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.